Yang ini satu kejadian yang diketengahkan oleh pengirim kita. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Nama saya Rashidi. Rashidi. Saya adalah peminat malam seram berasal daripada Malaysia dan ini kejadian yang saya alami ketika saya berada di rumah. Okey, saya ni suka, kata Rashidi, beliau ni gemar sangat melakukan kerja-kerja pertukangan. Jadi beliau ni gemarlah bertukang lah. Dan saya sukalah bertukang. Saya akan buat almari untuk isteri, saya akan buat rak-rak kasut lah, saya akan buat tempat simpan barang, kadang-kadang saya buat untuk tempahan yang orang berikan. Dan lazimnya bila saya cakap saya buat barang ni, saya tak suka beli kesi. Kayu-kayu yang saya ada adalah kayu-kayu recycle, kalau kayu yang dikitas semula. Mungkin ada orang buang kayu, buang almari tu dah rosak, saya akan ambil almari, kayu-kayu dekat almari tu dan saya akan kumpulkan, saya simpan dekat belakang rumah. Jadi dekat belakang rumah saya ni ada satu bahagian ni semua adalah kayu-kayu, macam-macam jenis kayu. Pintu, ada door hinge, yang saya nampak, saya pecahkan, kemudian saya simpan. Jadi bila orang nak almari, saya akan tengok apa yang saya ada, saya akan buat lah. Nanti kadang-kadang kawan saya tempah dan saya jual dengan harga yang murah kisi. Saya hanya kenakan harga pertukangan saya. Almari tu percuma. Jadi mereka akan bayar lah untuk saya bertukang ni. Kadang-kadang RM20, RM30. Alhamdulillah, dapat jugalah duit kocik. Bukan hari-hari pun orang suruh saya buat almari. Jadi satu kali ni, saya buat balik kayu. Kayu tu saya simpan kat belakang. Dan kemudian, kayu tu pula saya buat almari kisi. Almari untuk anak saya. Anak saya ni dah besar. Dah lama juga dia nak suruh buat almari. Cuma waktu tu memang terlalu sibuk dengan kerja. Saya pun akhirnya ada masa terluang. Saya buat almari untuk anak perempuan saya. Jadi almari ni almari kecil saya buat, sebab dia nak simpan, almari ni dia nak simpan barang-barang aksesori yang dia ada. Antaranya dia nak simpan tudung dan sebagainya. Jadi saya buat almari ni, saya ketuk-ketuk kayu, potong kayu, kemudian saya letak almari tu dalam bilik anak saya. Dipendekkan cerita, malam-malam nanti akan dengar bunyi bising kesi. Anak saya sampai terbangun daripada katil, keluar biliknya, pergi ke bilik saya, ketuk pintu. Kemudian dia cakap almari dia bergegar. Dan kesi memang betul, waktu tu memang waktu cemas. Saya dengan isteri nampak almari yang saya buat untuk anak perempuan saya bergegar. Pada mulanya, saya tak ingat benda-benda yang menyeramkan lah. Kenapa benda ni berlaku, kata Rashidi, saya tak ingat. Jadi saya tengok, kenapa dia bergegar macam ni? Ini satu fenomena yang pelik. Saya cakap pada isteri dengan anak saya, macam mana almari boleh bergegar macam ni? Kesi bergegar, Kesi. Dia bergegar dan dia bergerak tau. Bila dia gegar kuat sangat, dia macam bergerak ke depan, kata Rashidi. Jadi diteruskan kisah oleh Rashidi. Saya masuk bilik, kemudian saya pegang almari tu berhenti. Dan anak saya terus takut. Anak saya cakap, suruh bawa almari, suruh angkat almari ni keluar rumah, keluar daripada bilik dia. Saya pun cakap tak ada apa-apa lah. Habis anak saya tanya, tapi kalau tak ada apa-apa, kenapa almari ni boleh bergegar, Pak? Dia tanya saya. Saya pun nak sedapkan hati dia, saya angkat almari tu. Saya angkat, dia dah keluarkan barang-barang dia. Saya angkat almari tu, saya letak dekat belakang rumah, yang mana dekat kayu-kayu yang saya letak. Jadi malam tu tidur, isteri saya dah masuk bilik, saya dah masuk bilik, anak dah masuk bilik. Tengah nak tidur dekat belakang rumah, Kesi, bunyi kuat Kesi. Bang, almari tu bergegar lagi bang. Jadi saudara, saya pun rasa terperanjat tau. Kenapa almari ni bergegar lagi ni? Saya pun keluar daripada rumah, pergi dekat belakang rumah. Saya nampak almari tu bergegar Kesi. Dia bergegar kuat sangat. Dan akhirnya malam tu juga, saya ambil ketuk besi besar, saya pecahkan almari tu. Pecah sampaikan jadi kayu keping. Kemudian barulah saya letak tepi. Malam tu saya tidur, tak ada benda ganjil berlaku. Saya nak sambung kisah saya. Saya dapat kayu daripada almari-almari yang orang buang. Saya akan ambil mana bahagian-bahagian yang boleh digunakan, saya akan pakai. Dan saya juga dapat kayu daripada members-members yang kadang-kadang dia nampak, dia jumpa, dia kasih saya. Kesi, selepas almari tu bergegar, besoknya kawan saya datang jumpa saya. Dia kata, Di, sini. Saya dekat belakang rumah ni, tengah buat satu lagi almari untuk anak saya. Ada apa? Kau ingat tak? 2-3 hari lalu, aku ada kasih kau satu kayu panjang. Dalam 2-3 keping ada. Ada. Mana kayu tu? Kayu tu kejap Kenapa? Kasih aku. Jadi saya pun pergi belakang. Kemudian, alamak, tinggal satu je lah. Lain mana? Ini dah pecah ni. Kau buat apa? Aku buat almari anak aku. Kenapa boleh pecah?
tanya kawan saya. Tak tahulah, semalam aku dah buat almari letak dalam bilik dia. Kau tahu tak, almari ni bergegar. Saya nampak kawan saya ni tengok saya, dia tertelan air liur ke si. Macam, kenapa? Di, aku minta maaf sangat-sangat di. Apa pasal? Kayu ni rupa-rupanya dekat belakang tu, ini papan long. Hah? Ini papan long. Aku tak ambil orang punya. Dia pergi repair dia punya van. Jadi dia keluarkan barang-barang, dia letak dekat belakang tu. Aku ingatkan tak ada orang. Aku nampak kayu ni, aku teringat kau. Aku pun angkut lah. Kemudian aku tadi tengah jalan, dia cari kayu dia. Aku tengok, sebab van dia dah balik. Ini van jenazah ni. Kemudian lelaki ni cakap, siapalah yang pergi ambil kayu aku ni? Papan long pun kau nak ambil. Papan long? Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Itu dia saudara, kisah daripada pengirim kita yang berkongsi pengalaman ya dari seberang tambak, pengalaman yang diceritakan ya, ada sambungan dia lah. Tapi bila sambung dia macam agak lemau sikit lah Jadi dia macam sambung papan long. Jadi kawan dia ni, sebenarnya kawan dia baik lah niat dia kan. Dia tengok, members aku suka cari kayu buat almari. Mungkin kawan dia ni dah pernah buat sesuatu untuk dia percuma kan, buat 2-3 almari ke. Di tolong aku di, nak buat lah. Tak apa lah, tak payah bayar. Kau sahabat lah, aku tolong kau. Jadi mungkin dia terhutang budi. Ini saya rasa lah andaian saya. Jadi bila dia jalan tu, dia nampak ada papan banyak-banyak tu kan. Dia nampak ada papan tengah bertindih ni tu. Ni orang buang apa ni? Dia pun angkat, dia kasih 3 kat kawan dia. Papan ni bagus, panjang ni, kau tengok. Betul juga, susah kalau nak buat almari ni, nak cari papan yang panjang susah. Selalunya papan-papan ni dah dipotong kan, papan-papan yang recycle lah, yang orang dah buang ni dah dipotong kan. Potongnya mungkin tak lurus, sengit-bengit, ada yang mungkin tidak cantik. Jadi bila dia tengok ni, dia kasih kawan dia pun ambil, dia pergi potong 2 papan long, dia buat almari anak dia. Papan long, kalau anda nak tahu, papan long tu adalah papan yang mana digunakan untuk alas jenazah. Jenazah tu dibawa, ada jenazah tu dialas. Bila mandi, jenazah tu akan diletakkan atas papan long. Ini kalau saya silap, tolong betulkan. Jadi dekat rumah tu kalau dia mandi, kadang-kadang dia cari kerusi. Kerusi 2 kerusi diletak, kemudian ada papan. Jenazah tu dibaring ke atas tu, kemudian dia mandikan lah. Dia mandi, curah air kan, dia curah air atas ke bawah. Kemudian papan long tu adalah papan yang digunakan untuk diuruskan jenazah. Jadi papan tu yang dah dibuat mandi pelbagai jenazah, diletakkan dekat tepi. Orang ni pergi repair van, pergi buat servicing. Van tu datang balik, dia terperasan, ni papan long, ini van jenazah. Jadi itulah kisah daripada pengirim kita. Niat dia baik lah. Ni ada papan. Baik pun papan ni panjang-panjang ni. Ini kalau buat almari anak aku, okey ni. Dia pun ketang. Nah, tada, dah siap almari. Anak dia, terima kasih bah. Sama tengah tidur malam, almari tu bergegar. Okeylah, kita ambil jalan mana cerita ni berlaku betul-betul lah. Anda bayangkan, anda buat almari anak menggunakan papan jenazah. Itulah kisah yang dikongsi sama. Saya tak pasti, tapi papan tu memang digunakan untuk jenazah lah. Diangkat jenazah. Kadang-kadang yang dikongsi sama oleh pengirim kita. Jadi perkongsian pengalaman. Mungkin ada yang bab yang menguruskan jenazah boleh kongsi apakah maksudnya papan long. Dia kata nampak van jenazah. Jadi saya rasa mungkin digunakan untuk menguruskan jenazah lah.